Alright, kita go for Euro USD. Euro USD. Okay, so sebelum saya nak masuk SNR, saya akan brief sikit pasal basic forex ni, introduction ya. Alright, so dalam forex ni adalah singkatan FX kan. FX tu forex maksudnya adalah foreign exchange ya. Foreign exchange ni adalah pertukaran mata wang asing. Okay, jadi dalam financial market ni, kita ada banyak financial market ya. Kita ada stock market, currency market, cryptocurrency market. Jadi siapa yang kita semua ni yang main forex ni, kita tergolong dalam currency. Kita jual beli mata wang. Dan untuk pengetahuan korang, financial market yang terbesar adalah forex. Currency market, kita punya transaction satu hari bertrilion-trilion. Dulu waktu first time belajar, 2 ke 3 trilion. Tak silap sekarang 6 ke 7 trilion setiap hari, okay? Dan dalam forex ni, dia mudah je. Dia ada 2 je, okay? Kita ada buy dan kita ada sell, okay? Kita ada buy dan kita ada sell. Okay? So, apabila kita buy, kalau naik, kita profit. Dan kalau dia turun, sebaliknya. Okay? Dan untuk sell pula, dia turun, kita profit. Kalau dia naik, kita rugi. Alright? Itu je. So, korang kena tahu bila nak buy, bila nak sell. Sebab market ni dia ke atas ke bawah, dia ke atas ke bawah. Alright? So, apabila kita sell, kita punya TP take profit kat bawah. Kita punya SL ke atas. Okay? SL ni adalah stop loss. TP adalah take profit. Okay? Jadi, apabila sell, TP ni adalah satu setting yang kita boleh letak. Apabila harga sampai kat situ, dia akan auto close dalam keadaan untung. SL pula, apabila kita setting, dia akan auto close dalam keadaan rugi. Okay, faham tak? Jadi TP ni dicipta untuk secure profit kita, faham tak? Sebab kita sell, kita buy, kita sell, kita bukannya 24 jam depan chart. Kita ada kerja, kita ada family, kita ada kawan-kawan semua, ada personal semua. Jadi kita resi dua-dua ni. So bila kita function kita guna TP ni adalah untuk secure profit kita, faham tak? Kita secure, kita ambil je mana yang kita setting tu. Manakala SL pula tujuan dia untuk minimizekan kita punya kerugian. Kalau anda tak pasang SL, harga boleh naik sampai MC. Duit korang kosong. So kita tak nak macam tu. Faham tak? So tujuan je pacak SL tu supaya bila langgar memang rugi. Tapi wang masih ada. Faham tak? So kita boleh entry balik untuk dapatkan balik. Okay? Korang clear eh? Clear tak apa yang saya explain? Okay, mantap. Okay, saya masuk SNR kan? Okay. So, kita akan masuk topik support dan resistance. Alright, support dan resistance ni macam ni tau. Korang tengok chart. Okay. Apa-apa yang tendang harga menurun, itu adalah resistance. Dan apa-apa yang tolak harga naik, itulah support. Nampak tak? Ini kan dia tolak, nampak harga naik kan?
Dia step di sini nampak. Ni support. Nampak atas ni, nampak dia tolak harga turun. Ini pun resistant. Ni support, ni resistant, ni support, resistant, ni support, resistant, support, resistant, support, resistant. Okey. Jadi kalau kita nak main SNR ni, pening lah kan. Takkan nak marking semua, betul tak? Nak marking ni, nak marking ni, marking ni, marking ni, marking ni, marking ni, lama-lama pening. So, ada cara dia. Okey, saya akan ajar. Okey, ini saya punya style. Saya akan kongsi dengan korang. Right, macam ni S and R. Okey. Support. Resistance. Okey. Support ni kan di bawah, resistance di atas. Okey, korang anggaplah resistance ni adalah ceiling. Korang anggap support dan resistance ni adalah ceiling dengan lantai rumah. Okey. Ni ceiling, ni lantai. Lantai harga lah, faham tak? Jadi resistance ni dia adalah satu ceiling yang block. Dia akan block price naik dan dia akan reject price turun. Okey. Support pula dia adalah lantai yang block price turun dan dia akan reject price naik atas. Faham tak? Jadi harga ni dia bergerak dalam support dan resistance. Support dia ke resistance, resistance ke support macam ni. Okay. Alright. So, resistance ni dengan support, saya nak korang anggap macam ni. Semakin banyak resistance atau support tu disentuh, korang anggaplah zone tu jadi semakin lemah. Faham tak? Jadi macam kat resistance ni, resistance tempat kita untuk sell, betul? Resistance tempat kita untuk sell. Support tempat kita untuk buy. Okay. Tapi kita tak boleh buy selalu, tak boleh sell selalu. Sebab zone ni apabila tiba masanya dia akan pecah. Faham tak? Dia akan pecah bawah atau pecah atas. Jadi resistance dengan support ni, cara nak entry dia, kita entry dekat sentuhan yang kedua dan yang ketiga. Nanti saya akan explain dekat real chart. Okay. Jadi dia punya key dia, kita nak marking satu benda je. Fokus pada rejection yang kuat. Okay. Fokus pada rejection yang kuat. Okay, saya tunjuk Okay, kita masuk H4. Setup ni, setup SNR boleh guna di semua time frame. Okay. Okay, saya cari. Fokus pada rejection yang kuat. Maksud saya macam ni, nampak nampak tak rejection yang kuat? No, dia reject kuat. Dia reject kuat kan. So situ tempat yang kita boleh highlight kan. Faham tak? Okay, saya bagi contoh Okay, nampak tak ni? Sini kan. Nampak tak? Ada rejection yang kuat. Nampak tak sini ada rejection yang kuat? Kan nampak rejection dia kuat sampai dia break support. Okay, ni support kan. Okay, ni resistance. Nampak ada satu rejection yang kuat. Okay. So apabila berlaku satu rejection yang kuat, saya punya style kita marking, kita guna box. Okay.
seakan box daripada hujung shadow sampai body. Okay. Korang tahu tak body dengan shadow tu apa? Candlestick. Okay, makin hujung shadow sampai body, faham tak? Nampak So, bila berlaku satu rejection yang kuat, bila dia datang balik, kita boleh sell dekat dalam zone ni. Alright? Kita entry sell kat sini, SL dalam 20 ataupun 30 pip atas daripada box. Okay? Faham Okay, saya bagi contoh lain Kita tengok. Nampak tak sini? Ada satu rejection yang kuat. Nampak dia tolak. Besar tau tolak dia ni. 114 pip, 115 pip. Okay? Nampak So, apa buat? Marking support lah. Nampak? Support ada rejection yang kuat. So bila dia datang balik, kita boleh buy kat sini. Buy kat dalam box kita. Okay. So basically kita bila main forex, kita menggunakan setup 10% saja kita nak buy. 10% je kita nak sell. Lagi 80% kita tunggu setup. Tunggu price masuk dalam zone kita. Itu saja. Okay. SL 20 ke 30 pip bawah daripada zone. Okay. So tengok macam mana result. Kan. Dia turun. Ini nampak kita makan atas bawah. Sell dapat 120. Buy pun dapat. Okay, nampak sini. Nampak dia korang, saya punya style main SNR, saya akan fokus momentum yang kuat-kuat tau. Rejection yang kuat. Contoh saya bagi contoh, saya padam dulu. Kan? Ini support. Betul tak? Kan, ini support. Nampak? Dia tolak harga naik kan. Tapi saya takkan fokus nak buy. Sebab apa? Nampak dia tolak. Tak strong. Saya akan fokus dekat momentum yang kuat. Kan, ini support. So nampak support, dia datang balik, saya tak fokus nak buy. Saya hanya fokus dekat momentum yang kuat. Okay. Nampak ni. Dia turun. Nampak dia turun kuat. Nampak dia datang balik, kita sell kat sini. Dan dia turun. Okay. Clear tak? Ada soalan tak? Okay. Nak tahu valid support dan resistance. Fresh support dan resistance. Contoh yang lemah tu macam mana? Itulah dia. Nak tahu support resistance yang valid, Sir punya style, Sir akan marking zone yang dia impact dia kuat. High impact, faham tak? Candle dia besar-besar. Okey, saya tunjukkan nanti saya tunjuk contoh yang lemah, rejection lemah macam ni, rejection kuat macam ni. Okey. Saya habiskan SNR ni dalam lagi 10-20 minit, saya akan masuk subtopik Okey. Macam nak tahu strong ke tak? Melalui dia punya rejection.
Nak tahu bila kita nak kena BA. Okay Saya tunjuk Okay. Okay, nampak tak? Ini nampak, ini support Okay. Support. Sekejap, saya padam. Okay, nampak macam saya tunjuk ni. Kan, ini support betul. Atas ni resistance. Betul? Nampak tak macam mana support dia naik? Kuat tak rejection dia? Tak kuat. Okay. Korang tengok macam mana rejection sell dia. Macam mana pula? Dia nampak dia turun. Dia turun begitu kuat sampai pecah support ni. Faham tak? Dia punya penurunan dia. Dia pecah. Nampak ni? Nampak support ni kan? Nampak tak dia punya naik macam ni? Macam tu tak kuat. Tapi resistance ni nampak? Dia turun sampai pecah support ni. Faham tak? Resistance, support. Faham tak? Macam tu. Faham tak? Dia turun dengan momentum. Faham tak? Dia turun dengan momentum, nampak ni? Ini kan support. Nampak tak saja naik? Kita tak nak macam ni Kita tak nak macam ni. Kita nak yang naik macam ni. Macam tu kuat ni. Tapi tengok resistance dia turun. Nampak tak? Ni momentum kuat. Okay. Saya bagi mana? Itulah bagi saya momentum rejection strong ataupun tak strong. Saya saya punya marking berdasarkan momentum candle. Faham tak? Alright. Ini H4. Tak semestinya guna H4. Setup ni valid semua time frame. Korang nak scalping pun boleh. Live trade kita buat next time Live trade kita buat next time lah. Bukan malam ni. Sebab malam ni tadi ramai cakap basic tak ada yang kurangkan. Jadi saya nak masuk sedikit-sedikit subtopik. Boleh Faham tak Saya nak masuk sedikit subtopik. So yang mana ada technical tu kita simpan lah. Okay. Time frame ni bergantung kepada jenis trader tau. Waalaikumsalam. Kita bergantung kepada anda ni trader macam mana. Faham tak? Ada yang scalping, ada yang intraday, ada yang swing. Orang main scalping ni biasanya dia main H1 ke bawah. H1, M30, M15, M5, M1. So buatlah SNR kat situ. Scalper biasanya ambil 5 ke 10 pip, maksimum 20 pip. Tapi jadi biasanya scalper ni dia adalah seorang high risk. Dalam kategori high risk sebab dia akan trade lebih 5 ke 10 setup setiap hari. Okay, so siapa yang ada banyak masa ada banyak masa, suka tengok chart, tak putus-putus, boleh scalping. Untuk intraday ni pula, dia jenis yang suka main dekat H1 sampai daily. Okay, jadi dia suka target dalam, dia tak nak trade banyak-banyak, dia nak trade satu hari dalam 2-3 saja. Tapi pulangan dia akan cuba untuk capai dalam 30 ke 50 pip setiap hari. So, jadi intraday ni dia tergolong dalam medium risk. Sebab dia kurang trade. Okay. Dan dia kemungkinan ada kerja lain dia nak buat.
dia bekerja ke kan. Jadi orang yang swing pula dia adalah trader yang sangat low risk. Satu minggu kemungkinan satu trade saja atau dua trade, dan dia akan aim dalam 100 pip atau pip. Tapi dia main time frame besar. Dia akan tengok daripada daily, weekly ke monthly. Jadi kalau korang tanya saya, SNR ni semua semua time frame boleh digunakan. Jadi terpulang pada trader anda sendiri. Sebab saya pun saya lebih kepada intraday. Tapi kalau tak ada setup, baru saya masuk H1 ke bawah, nak curi-curi 10 pip. Saya punya style macam tu. Swing pun kalau ada setup, okey je. Jadi orang yang swing ni, orang yang scalping biasanya main dalam sejam dua tutup. Orang intraday ni kadang-kadang maksimum satu hari dia pegang. Orang yang swing ni kadang-kadang minggu-minggu, berbulan-bulan. Okay? So korang kat sini trader jenis apa? Kalau trader banyak sini scalping, saya boleh main scalping. Okay Tadi tak tahu SNR, tiba-tiba dah faham, bagus. Selain daripada rejection, boleh tengok confirmation candlestick tak? Okay, boleh. Nanti saya jawab yang tu. Saya akan share saya punya money management apabila semua dah betul-betul faham dekat SNR. Okay, candlestick confirmation, patut buy atau sell dengan layer. Cikgu, tapi macam go semalam kenapa dia junam jauh? Tak respect rejection. Dia sometimes ada setup memang dibuat untuk kena break. Jadi kita kena ada cara nak counter dia. Dan benda tu memerlukan confirmation. Benda tu hanya banyak agak mendalam lah. Benda ni saya akan kongsi nanti di penghujung kelas. Sebab itu dah masuk advance. Tapi saya akan bagi korang secara percuma je. Tapi kalau korang kena stay lah. Intraday, scalper, scalping, semua scalping Okay, confirmation nanti saya akan ajar. Bukan malam ni News ada efek tak pergerakan market? Ada. Confirmation bukan malam ni Okay. Saya ajar Okay, first. Apabila harga sampai dekat zone kita kan. Ni kan. Okay, ini kita punya support betul. Apabila harga masuk, one thing korang kena fokus adalah korang kena tunggu candlestick close. Faham tak? Nampak tak candle hitam ni? Candle hitam kan tengah turun. Okay. Selagi candle hitam ni tak tutup, korang jangan terus buy. Faham tak? Sebab kadang-kadang dia break. Kalau korang buy, dia nak sambung turun. Dia nak pergi kat resist support bawah ni. Dia nak pergi support bawah ni. Boleh jadi. So, kena tunggu candle tu close. Candle tu close. Dalam box, kita boleh buy. Okay, nampak tak macam ni? Nampak ni kita standby resistance kan? Dia naik. Nampak tak dia pecah resistance kita? Dia pecah resistance kita. Cuak nak sell ni. Tapi bila candle nak close, dia masuk balik, dia close bawah support. Apabila dia break zone kita, lepas tu dia kecut, dia masuk balik, dia close kat dalam zone, lagi baik kat luar zone, maknanya break itu gagal. Okay. Setengah trader consider itu tetap break, tapi break level grade C, bukan grade A. Okay. Kalau grade A memang bocor macam ni, nampak ni. Dia pecah habis. Dia pecah support habis. Faham tak? Alright. Candlestick confirmation. Lepas tu lagi cantik yang membuatkan kalau yakin dia dah naik, ada kalau lagi cantik, kalau dekat zone buy kan, ni zone buy kan, lepas tu ada shadow sampai terkeluar daripada zone. Itu cantik lah, faham tak? Dia masuk, dia reject shadow sampai terkeluar daripada zone, dia tutup.
So kita boleh nampak, kita akan nampak satu bentuk yang body kecil, shadow panjang. Nampak macam ni kan? Body kecil, shadow panjang. Maknanya rejection kuat. Seller dah masuk zone. So kita boleh masuk. Faham tak? Alright. Ingat, kena tunggu candle close dulu. Nak tahu fake out atau betul-betul breakout? Betul. Candlestick ni hanyalah, yang tadi saya ajar tu, dia hanyalah macam supportive kita, faham tak? Dia support kita punya analisis. Jadi, kita meyakinkan lah, faham? Untuk fake out dengan breakout, dia macam ni saya ajar. Okay. Nampak ni? Ini advance tau. Kurang lah. Okay. Siapa yang belum tahu pasal support become resistance become support. Resistance yang pecah ada potensi menjadi support, dan support kalau di break ada potensi menjadi resistance. Okay. So untuk problem ni kalau korang tengok, dia dah break support tau. Dia break support. Ini support, dia break. Nampak? Dia keluar. Tapi dia naik balik. Kenapa? Ada sebab dia. Masuk H1. Nampak? Ni resistance. Ni support. Betul? Okay. Dia dah break support. Dia dah break support. Support dah berubah menjadi resistance pula. Okay, betul tak? Patutnya dia naik macam ni, dia jenam. Betul? Tapi dia naik, nak junam tu, dia fake out. Dia pecah atas balik. Dia pecah atas balik, nampak? Dia pull back macam ni. Jadi, fake out ni akan berlaku, faham tak? Jadi, bila kita nak main breakout ni, kan, ni resistance, ni support kan. Okay, support naik atas, dia break resistance. Patutnya dia turun, resistance jadi support, betul? Naik ini. Tapi ada kalanya macam ni, lepas tu dia pecah balik bawah. So resistance yang jadi support, jadi resistance balik. Faham tak? Dia pecah balik bawah, kat sini kita sell. So korang kena pandai tangkap market ni, faham tak? Dia kadang-kadang setup ni legit. Tapi sometimes market akan cuba nak tipu kita. Maknanya apa? Dia buat breakout, tapi dia masuk balik. So korang kena monitor lah. Ini kat advance nanti ada. So kalau nampak fake out tu berlaku, kalau equity tu tak besar, tak loss je. Faham Saya harap korang faham. Okay, kalau korang faham bagus. Apa, nanti next week saya akan ajar lagi lebih mendalam dekat support become resistance dan resistance become support. So, untuk SNR ni, korang dah betul-betul faham belum? Kalau betul-betul faham, saya nak kongsi dengan korang saya punya money management. Sekejap
Okey, semua faham Okey, tak apa. Saya masuk dulu lepas tu nanti saya masuk balik SNR. Untuk breakout, dunia topik memang mendalam. Jadi cubalah belajar. Okey Terima kasih. Okey. Untuk money management ramai orang dia punya money management ada pendapat masing-masing tau. Ada yang guna ratio 1/2, ratio 2/3, 3/5 lah. Tapi ini cara saya punya money management simple je. Okey. Iaitu cara nak control adalah lot size dan layer kena sesuai dengan equity kita. Okey? Faham? Lot size dengan layer kena sesuai dengan equity. Kalau korang ada 50 USD, korang trade, korang buat cara 50 USD. Korang ada 100 USD, trade, buat cara 100 USD. Jangan korang depo 100 USD, korang trade macam korang ada 500 USD. Akibatnya akan rugi. Melainkan korang dah 5-6 tahun trading, itu lain. Okey? Faham tak? Sebab actually selain kau nak kena jaga korang kena jaga lot size, korang kena jaga layer, korang kena jaga dua benda ni juga. Emosi korang, mindset korang. Faham tak? Korang kena jaga mindset. Mindset kena stick dengan korang. Iaitu bila stick dengan kena stick dengan korang punya prinsip. Jaga. Yang kedua, emosi. Dalam forex ni, kita ada dua jenis emosi yang kalau kita tak kawal, dia akan jadi musuh kita. Okey, iaitu fear dengan greed. Tamak dengan takut. Tak boleh terlalu takut, tak boleh terlalu tamak. Tak boleh terlampau tak boleh tak takut langsung, tak boleh tamak sikit-sikit. Faham tak? So korang punya meter ni kan, meter korang punya mood, ni kosong, ni 100 kan. Korang kena sentiasa kat 50 ni. Faham tak? Korang kena stable. Emosi korang ni nak masuk market ni macam lagi perang tau. Korang kena kuat. Kalau korang happy sangat pun tak boleh kan. Korang tengah happy-happy, gelak-gelak, happy. Bila masuk market, korang jadi macam pandang rendah kat market. Ni boleh ni, tekan terus. Faham tak? Lepas tu kalau korang tengah sedih pun kan, tak ada mood pun, nak entry juga. Nanti takut-takut. Jadi apa-apa faktor luaran sebenarnya dia mempengaruhi dalaman kita tau. Korang cubalah kalau korang tengah kerja, balik kerja penat kan, korang entry. Mesti kebanyakan dia mesti barai. Tapi kalau korang tengah mood okey kan, masuk tenang, stable, waras, mesti boleh. Faham tak? So korang kena kawal dua benda ni. Sebab bila dua benda ni kalau kabur, kalau out, korang takkan boleh buat keputusan yang betul. Faham tak? Ramai orang boleh entry, tapi tak ramai orang boleh exit market.
Cari cakap saya. Okey, faham tak? Benda ni semua tujuan dia adalah untuk protect equity kita. Dia nak jaga equity kita, faham tak? Ramai orang, kawan-kawan trader semua, entry cun. Isnin biru-biru, Selasa biru-biru, Khamis biru-biru. Tapi, Jumaat tak withdraw. Khamis tak withdraw. Rabu pun tak withdraw. Kenapa? Sebab poket dia bocor. Dia pandai buat duit, tapi dia tak pandai jaga duit. Dia hentak biru, dia hentak merah. Dia hentak biru, dia hentak merah. Dia hentak biru, dia hentak merah. Lagi satu sebab dia tak reti nak exit. Faham tak? Floating merah boleh tahan berhari-hari. Floating biru 10 pip tutup. Faham tak? Sebab apa? Sebab emosi tak stabil. Korang bayangkan contoh korang jumpa satu setup cun ni boleh bagi 50 pip ke 100 pip. Penat tunggu 2-3 hari, akhirnya price sampai kat situ. Ini memang aku tekan, aku nak hold 50 pip, kenyang. Sampai kat sini, korang hentak kau-kau, korang tak jaga lot size dengan layer dah mengarut, akhirnya korang ambil 10 pip je. Nampak tak problem ni apa? Apa problem trader ni? Trader ni reti entry. Dia tak reti nak exit. Jadi dia boleh buat profit, tapi profit dia tak besar. Tapi bila dia floating merah, dia sanggup float besar-besar sebab dia tak nak cut, tak nak kena SL, sebab dia tak nak equity dia kosong, berkurang. Faham tak? Jadi bila contoh kalau korang masuk dengan korang akan stable tau. Sebab apa? Sebab korang tahu, korang boleh float. Ada 100 USD, korang tekan 2-3 sen. Baru 20 pip, 30 pip, baru tak sampai 10 USD. Korang macam, relax lu. Boleh lagi ni. Faham tak? Tapi cuba kalau 100 USD, korang tekan 20 sen. Korang tengok, ni lagi $30, mampu satu ni. Faham tak? Korang akan start serabut. Jadi kita nak trade ni, kita kena tenang. Nak tenang, kita kena guna So kalau korang tanya saya punya explanation, money management, saya berpandukan benda ni. Nak entry besar, equity kena besar. Nak entry kecil, equity kena kecil. Ramai orang, saya punya student, datang saya, dia kata, sir, saya entry, saya depo 100 USD, MC. Saya depo 1000 USD pun MC. Kenapa? Bila saya check, dia depo 100 USD, dia buat macam account 500 USD. Dia depo 1000 USD, dia buat account macam 10,000 USD. Benda sama dia ulang. So tak boleh lah macam tu. Okay? So itu dia cara saya main money management. Apa-apa pun entry kita, lot size kena sesuai dengan equity. Okay? Saya harap saya punya penjelasan pasal money management ni, ini adalah berdasarkan pengalaman saya lah. Jadi kalau saya silap, sorry kalau tak sama dengan buku ke apa, ini saya punya pemahaman. Okay, faham tak? Untuk depo, siapa yang kurang duit, 50 pun dah memandai. Tapi siapa yang mampu 100, main 100. Siapa yang mampu 200, main 200. Saya akan buat sampai pukul 10, tapi kalau ada soalan, saya boleh drag sampai 10, 10, 10, 10. Okay. Scalping main H1 ke bawah. Okay. Kalau full margin, siapa yang kat sini nak main full margin, kena ada account full margin. Okay?
Jangan korang ada $50, korang full margin account $50. Salah tu. Trader full margin semua, diorang dah ada account full margin diorang sendiri. Faham tak? Diorang ada account $1,000. Lepas tu bila nak full margin, dia internal transfer 50 ke $1, dia memang dalam hati dia, aku memang nak mampus my account ni. Itu cara main full margin. Jangan guna full margin dekat account utama korang. Memang haram. Setiap trader, dia pecah tau dia punya account. Dia ada account full margin, dia ada account scalping, ada account swing. Alright? Dia punya portfolio beza-beza. Yang ni aku nak high risk, low risk. Macam tu. Saya tak pakai indicator Bollinger. Kalau saya pakai, saya boleh ajar. Okey. Saya nak bagi pemenang RM100 ni. Macam mana nak pilih di antara korang ni? Macam mana nak kontrol emosi? Jaga MM lah. Korang punya lot size dengan equity kena sesuai. Lot size dengan layer kena sesuai dengan equity. Siapa yang bawah 50 USD tu, entry 1-2 sen je. Layer pun 1-2 sen je. Jangan layer kek lapis. Dah sampai 100 bolehlah 2-3 sen, 2-3 sen. Atas 100 3-4 sen, 3-4 sen. Kalau nak layer, elok time frame kecil Full margin maksud saya, jangan full margin account utama. Awak ada $500, awak internal transfer kepada account lagi satu dalam $50, awak full margin kat situ. Jangan full margin $500 tu memang mampus. Faham tak? $500 tu awak main guna MM, awak go sikit. Ada saya tak cun, awak alihkan $50 tu dekat account kecil, awak hentam kat situ. Faham tak? Waktu setup yang sesuai waktu bila? Semua waktu sesuai, tapi ini pendapat peribadi Sir, sebab Sir fokus dekat USD dengan Europe country. Bank Federal Reserve United States buka pukul 8 malam waktu kita. Bank Europe and Bank UK buka pukul 5 petang. Jadi apabila waktu bank buka ni lah, ramai trader tau. Shark, bank pun start trading. Jadi kat situ waktu laju. Sebab tu kalau korang tengok, daripada pukul 4 sampai pukul 10 malam, high impact. Sebab orang-orang putih sana dah bangun tidur. So kalau nak tanya setup yang sesuai, gerak laju waktu tu lah. Okay, jap. Ramai, sabar. Okay. So tadi okay. Sekejap saya ajar SNR sekejap. Okay, kan tadi kita belajar SNR kan? Okay, so apabila main SNR, korang tengok tadi kan ni zone, Sir punya zone kan? Nampak tak? Kan? Sir buy kat sini kan? Okay. TP Sir akan fokus dekat SNR juga. Faham? Kalau awak masuk H1, nampak? Sini ke resistant. Betul Kan, ni resistant kan? Waktu tu ni tak wujud lagi. Ni resistant.
Ini pun resistant. Sini boleh nak ambil tapi dekat sangat lah dengan sini. Boleh lah ni kan. Kan? So korang boleh buat. Ini TP1, ini TP2, ini TP3. Faham tak? Nampak TP1 40 pip. TP2 50 pip. TP6 70 pip. Macam tu. Nampak tak dia pergi mana? Dia pergi TP3 kita. Okay. Punya TP pun support to resistance. Entry cari high impact TP dekat SNR. Nampak Okay, nampak sini. Nampak tak ni kan? Kan tadi kita sell kat sini kan? Waktu tu ni tak wujud lagi. Betul kan? Okay, ni satu. Ni TP1 kita betul. TP2 letak sini. Nampak? Resistant. Kita sell kat sini. Ni support. Ni support. Betul? TP1. TP2. Okay? Nampak tak? Cara saya main. Okay? Entry daripada SNR ke SNR. Alright? Kita punya aim. Macam tu. Alright. Malam ni NFP. Okay. Semua dah clear belum? Sebelum kita nak masuk kepada kontes pemenang RM100 ni. Saya nak semua faham dulu baru boleh kita borak-borak syok-syok. Oh, semua terus faham Ya Nanti next week kalau ada kelas korang nak masuk tak? Nak support tak? Okay, jangan risau. Okay. Macam mana nak bagi 100 USD ni RM100 ni? Teka-teki Okay, kita main teka-teki. Sekejap, bagi saya fikir teka-teki sekejap. Nak teka-teki pick up line ke teka-teki forex? Okay. Stop. Saya bagi simple je. Listkan teka-teki forex bukan teka-teki lah, soalan. Okay. Saya nak nak bagi teka-teki berapa? 1 kali ke 2 kali, 3 kali? Sekali je 10 susah. 1 kali je lah, 1 kali je. RM100 lah. Tapi kalau korang suka teka-teki, nanti saya buat lebih. Saya memang dah standby lucky draw ni untuk 100 je. Okay. Jadi, listkan. Sekejap saya kira balik. Okay. Listkan 6 major pair. Ada 6. Kena sekali, kena list sekali. List sekali. Tak boleh one by one.
Khalid Ilyas menang. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Khalid pandai copy paste ni. Menang dia Khalid. So Khalid Ilyas ya, sekejap. Saya tak gambar dulu. Nanti kontak admin Tanya. Nanti kontak saya Kontak saya akan bagi nombor akaun. Alright. So, untuk next topic, saya nak ajar tentang macam ni tau. Support resistance ni, yang saya ajar malam ni adalah basic support resistance. Jadi, cara nak entry dia adalah hujung ke hujung. Dan memakan masa yang agak lama lah nak menunggu setup tu, kadang-kadang berhari-hari. So, kita ada chapter lagi kedua, SBR dengan RBS. Chapter yang kedua tu saya akan ajar. Topik tu dia akan ajar cara nak entry SNR di tengah-tengah jalan. Jadi mungkin benda ni akan membantu korang lah. Faham tak? So, korang prefer kelas weekend ke weekday sebenarnya? Sama-sama Fakuzi. Mazlina Azira. Okey, saya akan ingat. Kita akan jumpa minggu depan. Weekend Semua nak weekend Weekend lepas isyak maksudnya pukul 9 lah. Macam sekarang, macam tu Oh, memang lepas isyak memang cun lah macam tu. Okay. So, kita akan ajar benda tu. Macam biasa, kita akan buat subtopik semua. Okay. Betul. Forget juga. Tuhan kena ingat. Okay. So, sebelum saya nak tamatkan kelas, jangan keluar dulu Jadi, untuk mentorship ni, untuk hari ni saja percuma tau. Untuk hari depan, yang seterusnya, kena join IB Sealim sebagai tanda support. Okay. Boleh tak? Dan duit, sebahagian daripada duit, akan sumbangkan kepada Palestin Bahagian sumbangan tu akan transparent dengan korang. Akan kongsi macam mana kutipan, macam mana bahagian semua. So saya akan share korang. Depo, kalau mampu depo 50 USD pun dah okey dah. Tanda support tu. Saya akan share video ni, jangan risau. Okay. Dah join tu, Alhamdulillah, thank you. Okay. Thank you korang sporting Jarang jumpa orang sporting macam korang semua. Kan? Okay. Boleh tak kalau saya nak buat feedback, korang tulis ramai-ramai macam kelas terbaik. Saya tengah rekod pakai iPad. Sekejap
Okay. Thank you so much. Okay. Kelas nak buat dalam, sebenarnya plan nak buat dalam 2 bulan. Tapi kalau ramai support, kita akan extend sampai ke 3 bulan. Kan? By the time 2 bulan tu dah boleh ambil advance insya-Allah. So mungkin kita boleh masuk topik-topik interesting ke pasal kripto ke, betul tak? Kat sini mesti ramai nak belajar kripto, betul tak? So saya kongsilah yang mana-mana kan, tapi stock market saya tak belajar. Saya akan kongsi yang mana boleh. Alright. Selamat malam semua Izinkan saya tutup kelas malam ni. Sekiranya kalau ada kekurangan kan, yang tak faham, saya minta maaf sangat-sangat. Sebab saya tak dapat, saya fokus ke SNS sekejap sebab saya lebih kepada sub topik agar yang baru join tu akan faham. Jadi saya tahu kat sini ramai advance, ramai minta confirmation tapi saya tak dapat beri, nak live trade semua kan. Sebab saya, kalau saya ajar orang yang sudah ke depan, yang kat belakang tu akan ketinggalan. Okay? Okay, selamat malam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan selamat malam.